Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami dan juga mengikuti program yang saban hari selama persidangan Parlimen berlangsung, iaitu segmen bersama YB. Dan hari ini fokus kita adalah mengenai Rumah Bina Negara. Sebabnya kalau anda saksikan secara langsung yang kita bawakan pagi tadi dalam segmen ataupun sesi pertanyaan menteri pun ada soalan dikhususkan mengenai Rumah Bina Negara yang telah pun dijawab secara khusus oleh Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sendiri. Makanya pada hari ini saya berbesar hati kerana kita ada pengerusi Velcra yang juga merupakan ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Mukhtar Adil yang sudi bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik, Datuk Seri, sebagai pengerusi Velcra, saya pasti antara individu yang sangat agresif memperjuangkan isu-isu mengenai warga Velcra sendiri, dan apabila diberitahu mengenai Rumah Bina Negara yang sedikit sebanyak dapat membantu warga Velcra, apa antara reaksi awal Datuk Seri sendiri? Ya, sebetulnya Rumah Bina Negara ini bukan hanya tahun ini. Cuma dia dikenali dengan Gen 2 ataupun rumah generasi kedua. Ya. Tetapi telah kita ditransformkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada Rumah Bina Negara. Dan tahun 2017 ini Velcra telah diperuntukkan lebih kurang 100 juta untuk tambahan. Dan sehingga hari ini Velcra telah membina lebih kurang 2.600 rumah bina negara ini, iaitu khusus kepada peserta-peserta Velcra di serata tempat negeri-negeri, di Pahang, di Perak, di Kedah, di Sabah pun ada, di Sarawak pun ada. Jadi dia menyeluruh. Jadi inilah sebetulnya hasrat dan inspirasi kerajaan melalui Velcra untuk memastikan bahawa generasi kedua juga mempunyai tempat tinggal, punya rumah yang lebih selesa. Dan Velcra ini bertanggungjawab untuk membina rumah ini, seterusnya membina infra dia. Berbeza dengan RISDA. RISDA boleh dipohon oleh individu, iaitu sekiranya ada tapak tanah, individu boleh memohon. Tetapi Velcra ini kita berkelompok. Contohnya 50 rumah, 100 buah rumah. Sebab itu infra dia akan dibina oleh Velcra. Dia di dalam kampung yang tanah ini tanah yang tidak terbuka, dan kita buat jalan, kita bagi air, bagi api listrik, bagi kemudahan sebagainya. Jadi itulah kelebihan yang ada pada Velcra untuk membangun masyarakat secara berkelompok. Kalau kita tengok Datuk Seri, setiap tahun sebenarnya ada saja inisiatif baru yang diperkenalkan kerajaan untuk membantu rakyat Malaysia mempunyai rumah. Kalau khusus mengenai Rumah Bina Negara ini, apa yang lainnya, apa yang uniknya Rumah Bina Negara ini untuk warga Velcra? Kalau warga Velcra dia punya kelainan, harga pembinaan kita 65,000, tapi kita jual 45,000. Bermakna 20,000 disubsidi oleh kerajaan. Inilah antara lain kelainan dia. Dan saiz tanah dia agak besar. Kalau tanah peserta itu luas, contohnya di seberang Perak, di Pahang, kita bagi 5,000 square feet untuk rumah itu. Jadi mana-mana peserta yang satu hari mungkin mereka mendapat pendapatan lebih, mereka boleh expand rumah tersebut untuk menjadi rumah yang lebih besar. Masalah pinjaman antara yang sentiasa diutarakan oleh mereka yang terlibat dalam program-program sebegini. Jadi untuk Rumah Bina Negara ini apa antara yang dikhususkan? Di sinilah keistimewaannya Rumah Bina Negara ini. Di mana kerajaan telah membantu untuk mempermudahkan pinjaman mereka di bank tanpa ada kolateral, tanpa ada penjamin dan sebagainya. Bermakna dipermudahkan. Sudahlah dibantu 20,000, dipermudahkan pula pinjaman bank. Jadi masyarakat harus faham bahawa inilah komitmen tinggi kerajaan ke arah untuk melihat bagaimana masyarakat juga warga generasi kedua ini memiliki rumah sendiri. Kalau tak silap saya pagi tadi yang dimaklumkan oleh Menteri sendiri, setakat ini Agrobank yang hanya mempunyai inisiatif untuk memberi pinjaman. Mungkin selepas ini daripada pihak Datuk Seri sendiri, saya percaya selepas ini akan ada lagi bank-bank yang lain turut serta. Sebab rumah ini sebetulnya tidak rugi. Dibina dengan harga yang tinggi, tetapi dijual, dipinjam dengan harga yang murah. Jadi bank pun sebetulnya kita melihat bahawa peserta yang memiliki rumah ini satu hari dia sudah mempunyai aset yang berlebih RM100,000 ke atas. Jadi ini merupakan peluang bagi bank-bank yang berniaga untuk turut serta dalam seperti Agrobank. Kalau sebelum ini
kita perlukan penyata gaji sebagai contoh, tapi untuk warga Felkra yang Risda dipermudahkan lagi. Dipermudahkan lagi, tidak perlu. Hanya dengan pengesahan daripada... Hanya dengan pengesahan saja ya. Bahawa mereka adalah memiliki tanah di sana. Dan kalau diikutkan juga yang diumumkan tadi lebih kurang 1183 yang telah diluluskan Datuk Seri, dan juga 158 yang diluluskan untuk Risda. 1183 tadi untuk Felkra. Perancangan seterusnya Datuk Seri? InsyaAllah kita akan rancang dengan lebih baik, iaitu di mana pada hari ini pun kita menerima permohonan-permohonan daripada wakil-wakil rakyat untuk membina rumah bina negara ini di kawasan Pekra mereka berhampiran, dan ini merupakan respon yang baik, dan kita akan terus capai matlamat ini untuk memastikan bahawa setiap warga Pekra itu mendapat rumah masing-masing. Saya tadi ada tengok juga dekat laman Susawang ada beberapa jenis yang diberikan contoh. Ini contoh rumah agak menarik juga Datuk Seri. Ya, dia punya struktur pembinaannya adakah ditetapkan khusus ataupun boleh diolah? Dia bergantung kepada, kita ada 2-3 model yang boleh jadi peserta itu sendiri akan memilihlah mana kesesuaian yang mereka, tapi majoriti kita buat lebih kurang begini. Inilah kalau para penonton boleh tengok, kita tunjukkan visual. Rumah ini kalau di bandar sebetulnya harga dia 200,000 pun tidak boleh beli. Ya. Oh, tapi dijual dengan harga lebih kurang oleh kerana dia di kampung, kita jual dia lebih murah lagi lah. Baik, itu mengenai isu rumah lah. Kalau di pihak Felkra sendirilah, Datuk Seri bertemu dengan masyarakat, apa antara perkara-perkara yang mereka minta pihak Datuk Seri ajukan? Felkra ini merupakan sebuah GLC yang dibentuk oleh kerajaan, dan memang tumpuan kita ke arah CSR, iaitu rumah terbakar pun kita bantu, rumah kena ribut, macam kena banjir. Contohnya banjir baru-baru ini, Pekra juga turut serta. Banjir 2014, Pekra menyumbang lebih kurang 9,3 juta untuk mangsa-mangsa banjir di seluruh negara. Dan ini CSR ini berterusan sebetulnya. Bukan itu sahaja, kita memberi sumbangan kepada ibu-ibu tunggal, kepada orang kurang upaya dan sebagainya. Dan kita juga membina masjid, surau, CSR kita kepada peserta-peserta Pekra itu sendiri. Satu lagi yang saya mungkin Datuk Seri boleh ulas juga. Kadang-kadang idea di peringkat atasannya sangat baik, tetapi tidak sampai ke peringkat yang bawah. Jadi pihak pengurusan Pekra memainkan peranan untuk menyalurkan. Itu yang menjadi masalah. Tapi Pekra, alhamdulillah semenjak saya menjadi pengurusi, itu yang saya beri penekanan. Bahawa dasar itu telah ada. Memang cantik. Tetapi dasar itu tidak akan tercapai sekiranya kita tidak laksanakan dengan baik. Bermakna perencanaan yang baik itu harus disusun dengan baik dan rakyat menerima manfaat. Selagi Datuk Seri maklumkan kepada semua warga Felkra yang sedang menonton, kelayakan kita lupa tadi. Kelayakan untuk memiliki rumah ni macam mana? Kelayakan dia asalkan dia peserta di situ, bapa dia ataupun mak dia jadi dia ada hak di tanah itu dan mereka akan mendapat rumah di situ. Jadi kalau mereka ada tanah, kalau tidak tanah? Kalau tidak ada tanah itu tidak, sebab kita Pekra ini beda dia, kita buat secara berkelompok. Di mana ada peserta, ada tanah, disediakan dan kita akan bina untuk mereka. Ini kita sebut sebagai rumah untuk generasi kedua. Kalau generasi kedua, ibu bapa yang mungkin generasi pertama yang nak buat rumah ni untuk anaknya contohnya, boleh. Tidak ada masalah. Boleh, tidak ada masalah ya. Okey, baik. Akhir sekali, Datuk Seri sendiri sebagai pengerusi, mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan kepada semua warga Felkra itu sendiri supaya sentiasa bekerjasama dengan pengurusan Felkra. Sebab kalau tak bekerjasama, dia punya aspirasi yang penting itu tak tercapai, Datuk Seri. Ya, pertama di mana juga kita berada, kita harus memperbanyakkan syukur. Kesyukuran itu sebab kita dilimpah rahmat dan nikmat daripada Allah SWT, dan kita dikurniakan sebuah kerajaan yang begitu prihatin dengan kehidupan rakyat. Walaupun di luar sana, sebab mungkin banyak belajar daripada media sosial ini, menyalahkan kerajaan dengan kos sara hidup dan sebagainya. Tapi kalau kita bandingkan kehidupan di negara kita dengan negara luar, kita harus bersyukur banyak-banyak.
Itu sebab saya kata Pekra juga telah memainkan peranan selaku agensi kerajaan. Kita memainkan peranan ke arah mempertingkatkan kualiti hidup rakyat. Jadi kepada masyarakat khususnya warga Pekra harus berkomunikasi, harus merapatkan diri dengan pihak Pekra supaya kita boleh mengetahui apa juga masalah-masalah yang dihadapi pada masa akan datang. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Seri Ahli Parlimen Kinabatangan dan juga sebagai pengerusi Felkra sudi bersama kita dalam segmen bersama YB hari ini. Jadi warga Felkra dan juga Rizda di luar sana jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan rumah bina negara. Modelnya sangat menarik, harganya pun sangat baik, sangat sesuai untuk anda memiliki kediaman sendiri. Jadi saya labuhkan tirai segmen bersama YB hari ini. InsyaAllah esok kita akan bersama dengan YB lain pula dengan tajuk yang lain pula. Saya Syaril Sarafuddin. Assalamualaikum.